wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berusaha bersama-sama memperbaiki Ramadan kita, memperbaiki puasa kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menjaga Ramadannya, menjaga puasanya dengan penuh keimanan dan penuh strategi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Jadi dalam merebut pahala Ramadan, dalam menghidupkan Ramadan, ihya'ur Ramadan, dalam menghidupkan Ramadan, kita cuba menjelaskan tentang mencari ganjaran, mencari amal ibadah yang boleh kita perkayakan dalam Ramadan kita. Kadang-kadang kita perhatikan maklumat-maklumat yang terpapar di akhbar-akhbar, laporan-laporan yang didedahkan oleh media-media, sama media sosial ataupun media berkertas, kita dapati agak semakin berserabut fikiran kita. Memikirkan ada di kalangan umat Islam Malaysia khususnya yang kita sentuh pada petangnya, yang tidak serik-serik dan semakin menjadi agak keterlaluan apabila gagal memperolehi kepahaman tentang Ramadan, gagal untuk menghayati puasa. Kadang-kadang agak menggelikan hati kita bagaimana ada usaha yang dilakukan oleh seseorang yang berpuasa tetapi bercuri-curi untuk makan. Upah seseorang untuk belikan makanan, berpura-pura untuk beli makanan untuk anak-anak tapi untuk diri sendiri. Bagaimana kita tengok bagaikan cerita-cerita ini, cerita-cerita orang yang tak berpuasa diparodikan, dijadikan dalam filem dan drama dan sebagainya. Kita lihat bagaimana ceteknya ilmu orang Islam, bagaimana lemahnya iman orang Islam. Sebab itu Allah hanya sentuh dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata hanya orang-orang yang beriman sahaja yang faham tentang Ramadan, yang faham tentang puasa. Bagi orang tak beriman, dia tak boleh memahami tentang ibadah puasa. Mereka gagal memahami tentang kenapa puasa ini disyariatkan, kenapa puasa ini difardukan. Mereka macam rasakan satu bebanan yang begitu besar untuk menghadapi Ramadan, untuk menghadapi puasa. Mereka sukar untuk bertahan daripada waktu siang, waktu pagi sampai ke waktu maghrib. Mereka gagal bertahan. Sepatutnya golongan ini rasa malu dengan kanak-kanak yang darjah 5, darjah 2, darjah 1. Ada yang belum memasuki alam persekolahan, sudah boleh berpuasa walaupun tidak berpuasa penuh. Ada yang berpuasa 2 hari, ada boleh berpuasa 1 minggu, ada puasa 15 hari, ada yang puasa sampai 30 hari. Agak memalukan orang-orang dewasa sampai ke tahap orang telah berusia emas masih gagal untuk berpuasa. Seolah puasa ini satu berbanan yang perlu mereka pikul sedangkan mereka tak mahu. Sebab tu bila kita faham dan mencari Ramadan, menghidupkan Ramadan, menghidupkan amalan-amalan di bulan Ramadan, kita kena faham apa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa matlamat Allah? Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu ingat bahawa syariat yang kuberikan pada kamu ini, undang-undang yang kuberikan kepada kamu, arahan yang kuberikan pada kamu, tanggungjawab yang kuberikan pada kamu ini satu perkara yang sia-sia, satu perkara yang main-main. Ini satu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak nak melihat bahawa hamba yang bermain-main dengan arahan Allah Taala, bermain-main dengan teguran, bermain-main dengan tanggungjawab yang Allah berikan. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya beribadah kepada aku. Ini matlamat Allah menciptakan makhluk. Jin dan manusia diciptakan hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka Ramadan ini walaupun tempoh 1 bulan bukan satu arahan daripada Allah, satu cara untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam
pengajaran yang lalu kita telah membicarakan tentang mencari ganjaran, bagaimana untuk menghidupkan Ramadan. Antara yang pertama diterangkan pada 2 hari yang lalu iaitu berkaitan tentang bersedekah. Banyakkan bersedekah, rajinkan bersedekah, ikhlaskan bersedekah, keratkan bersedekah. Khususnya apa dia? Sedekah yang terbaik memberikan sesuatu pada orang yang ingin berbuka puasa. Nabi telah menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan bahawa mafhumnya sesiapa yang memberi makan pada orang yang sedang berpuasa untuk mereka berbuka, maka mereka mendapat ganjaran yang sama dengan orang yang sedang berpuasa. Dan pahala bagi orang yang berpuasa tidak terkurang walau sebesar hama sekalipun. Au kama qala. Jadi, tentang pelajaran yang pertama, kita lihat bagaimana tentang ganjaran memberikan sedekah. Apa saja sedekah yang boleh memberi manfaat untuk orang yang berbuka puasa? Sama ada kurma, sama ada air, sama ada kuih-kuih atau buah-buahan, sama ada makanan yang berat ataupun makanan yang biasa, hasalkan memberi manfaat untuk dia berbuka, maka satu kebaikan. Yang kedua, iaitu amalan yang boleh kita cari di bulan Ramadan, iaitu menghidupkan malam, qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Iaitu solat tarawih. Solat tarawih ini satu tuntutan walaupun dia bukan satu kewajipan, bukan wajib, tapi dia satu tuntutan bentuk sunnah muakkad. Berdasarkan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda bahawa sesiapa yang menghidupkan malam, maknanya qiyamul lail, malam Ramadan, dengan iman dia, dengan keyakinan dia, dengan mengharapkan ganjaran pahala, maka tidak ada jalan, tidak ada ganjaran terbesar yang Allah berikan kepada mereka kecuali Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tuan-tuan puan-puan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, yang merencatkan akhlak kita, yang mengganggu emosi kita, yang menyebabkan hati kita tidak tenang, yang menyebabkan akhlak kita rosak ialah dosa-dosa kita. Kalau inilah jalan terbaik, jalan yang termudah untuk kita menghapuskan dosa kita, ambillah ganjaran tersebut. Dan ke siang hari daripada terbit matahari masuk waktu subuh sehinggalah terbenamnya matahari, maka itu tempoh berpuasa. Dan setelah berbuka, kita melaksanakan solat maghrib, diikuti dengan solat isyak dan seterusnya kita ikuti dengan solat tarawih. Solat tarawih satu tuntutan sebab tu di bulan yang lain selain bulan Ramadan tidak ada solat tarawih. Walau rajin mana pun kita, walau suka mana pun kita untuk buat, tetapi sebenarnya kita tak mampu untuk melaksanakan solat tarawih di bulan yang bukan bulan Ramadan. Oleh kerana itu, kalau bulan ini sebagai bulan yang terbaik, dan kalau bulan ini bulan yang termulia untuk kita laksanakan solat yang terbaik, ya solat sunat selain solat fardu, ialah solat tarawih, laksanakan. Sebab tu hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menggalakkan, bagaimana Nabi mensyariatkan, walaupun dalam bentuk sunat muakkad. Sebuah hadis riwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bila masuk bulan Ramadan, Rasulullah solat sunat tarawih di masjid. Bila melihat bahawa Rasulullah solat tarawih di masjid selepas solat sunat isyak, solat fardu isyak, ramai orang-orang yang berada di masjid yang belum pulang dari masjid ke rumah masing-masing berjamaah dengan Nabi SAW. Sebab ini benda baru bagi mereka. Dan benda baru yang amat menyeronokkan iaitu bersolat berimamkan Nabi SAW. Tak gembira ke kita kalau ditakdirkan Allah Ta'ala kita hidup di zaman Rasulullah dan kita dapat berjamaah bersama Nabi SAW. Bagaimana keadaan kita di akhirat nanti? Bila mana kita dapat disaksikan tentang amalan kita bahawa kita pernah bersolat bersama Nabi SAW. Jadi pada ketika itu orang beriman berlomba-lomba yang belum pulang ke rumah, berlomba-lomba untuk solat berjamaah dengan Nabi. Berapa rakaat yang Nabi solat? 8 rakaat. Diikuti dengan solat sunat witir 3 rakaat. Setelah itu, Nabi pulang ke rumah. Pada hari esoknya, viral, dah mula viral. Bahawa selepas solat isyak, Nabi solat sunat, dipanggil solat tarawih. Pada malam yang kedua Ramadan, Nabi melaksanakan ibadah solat sunat tarawih selepas isyak sebagaimana hari sebelumnya. Dan jumlah orang yang berjamaah dengan Nabi SAW semakin ramai.
semakin ramai dah berjamaah dengan Nabi SAW berbanding dengan hari yang pertama. Pada hari yang ketiga pula, ada yang sudah viralkan lagi. Maka jumlah yang semakin bertambah. Sebab dapat berimamkan Nabi SAW dalam bentuk solat tarawih. Mereka rasa bangga, seronok. Sebab dapat menghiyatkan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail di bulan Ramadan yang solat-solat tarawih. Sehinggalah keadaan jamaah semakin lagi ramai pada malam yang pertama, malam yang kedua, malam yang ketiga. Pada malam yang keempat, jumlah yang ramai. Masuk pada malam yang kelima, Nabi tak keluar rumah. Selepas habis solat sunat Isyak, ba'da Isyak, Nabi pulang ke rumah. Jarak antara Masjid Nabawi ke rumah Nabi SAW tidak berapa jauh. Hanya beberapa langkah sahaja. Rumah Aisyah, rumah Hafsah, rumah sisi Nabi yang lain. Sebab itu dipanggil Raudah. Apa yang dipanggil Raudah? Taman-taman syurga. Kenapa dipanggil taman-taman syurga? Sebab itu adalah sempadan rumah isteri-isteri Nabi. Laman rumah isteri Nabi yang duduk di 8 buah rumah, 8 buah cuma seorang yang jauh daripada rumah tersebut, iaitu Ummu Salamah. 7 daripadanya berada di sekeliling kawasan Raudah. Maknanya itu sebab tu dipanggil Raudah, taman-taman syurga. Ummu Salamah jalan daripada jauh. Seorang isteri yang sangat tua. Pernah meraih Nabi SAW, ya Rasulullah, saya seorang isteri yang tua, ya Rasulullah. Sebab dia kahwin dengan Rasulullah, dia pun berusia tua. Jadi dia lebih tua daripada isteri Nabi yang tua yang amat sangat. Jadi minta izin pada Nabi SAW, ya Rasulullah, bolehkah kalau saya berpindah berhampiran dengan rumah isteri yang lain? Kerana rumah saya jauh, ya Rasulullah. Faktor usia saya menjadikan pergerakan saya lambat untuk sampai solat berjamaah. Rasul kata, wahai Ummu Salamah, kamu jangan berpindah. Kamu kekal berada di sana. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa tak isteri muda yang lain pindah di jauh, saya yang pindah dekat? Bukan begitu ya Ummu Salamah. Bukan aku tak sayang pada kamu. Bukan aku membezakan antara isteri-isteriku. Tapi wahai Ummu Salamah, kamu kena ingat bahawa tapak kaki kamu yang berjalan daripada rumah ke masjid, daripada masjid kembali ke rumah, sudah ditanda oleh para malaikat. Malaikat dah tanda tapak-tapak kaki Ummu Salamah pergi dan balik. Sekiranya Ummu Salamah kamu berkeras juga untuk pindah di sini, kamu kehilangan tanda-tanda tapak kaki para malaikat. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, kalau begitu tak apalah, jauh pun jauhlah ya Rasulullah. Asalkan inilah yang saya nak ya Rasulullah. Asalkan tapak kaki saya ditanda oleh para malaikat. Jadi pada malam yang kelima, Rasulullah tak keluar rumah. Rasulullah semayang berjamaah bersama isteri-isteri Nabi yang lain. Ikut giliran yang Nabi berada di situ. Kalau Nabi bermalam di rumah Aisyah, Nabi akan solat tarawih bersama Aisyah. Apabila Nabi bermalam dengan Ummu Salamah, Nabi solat tarawih di rumah Ummu Salamah. Apabila Nabi bermalam bergilirannya di malam Ummu Hafsah, Nabi akan solat tarawih di rumah Ummu Hafsah. Dan sahabat-sahabat masing-masing orang-orang Islam Al-Ansar, Muhajirin, semakin ramai menunggu. Selepas solat Isyak, mereka tunggu. Mana Rasulullah tak keluar-keluar? Sebab nak solat tarawih bersama Nabi. Sehingga sampai bila? Sampai masuk subuh. Bila masuk subuh, Nabi pun keluar. Nabi kata, aku nampak kamu berkumpul di masjidku. Aku nampak kamu bersama-sama berkumpul, berhimpun di situ. Dan aku tidak ada alasan memberitahu kepada kamu kenapa aku tidak keluar. Aku tidak alasan. Sebab aku sengaja tak nak keluar. Jadi bila Rasulullah kata sengaja tak nak keluar, ada yang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah tak nak keluar? Kami sudah bersama, sudah berhimpun, sudah berada di sini. Rasulullah kata, kerana sayangnya aku pada kamu, sebab tu aku tak nak keluar. Kenapa sayang Rasulullah? Patut sayang yang keluar. Tak, kerana sayang. Kerana seandainya aku keluar dan solat berjamaah tarawih bersama dengan kamu setiap malam, aku bimbang. Aku bimbang Allah akan memfardukan solat tarawih daripada sunat muakkad kepada wajib. Daripada dapat pahala sunat kepada meninggalkan mendapat dosa. Kerana sayanglah kepada kamu, aku tidak berani keluar, aku sembahyang bertarawih dulu. Barulah sahabat dapat memahami alasan Rasulullah kenapa tidak solat berjamaah. Dan dapatlah penjelasan bahawa solat sunat tarawih bukan solat fardu, tapi solat sunat muakkad saja. Dan dapat memahami bahawa tentang bebanan tanggungjawab Rasulullah, ihsannya Rasulullah, sayangnya Rasulullah pada umat. Jadi
Solat sunat tarawih seeloknya macam mana? Seeloknya sembahyang bersendirian atau sembahyang bukan berimam? Seeloknya macam mana yang kita nak cakap yang seeloknya, seafdalnya. Kita ada dua pilihan, mungkin ada tiga pilihan, tak buat dengan buat. Ada dua pilihan, buat atau tak buat. Kalau sekiranya kita buat, kita ada lagi dua pilihan, sama ada solat bersendirian atau solat berjamaah. Dua-dua bagus. Tetapi yang mana yang paling bagus? Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bangun mendirikan salat malam atau salat sunat tarawih bersama kami sehinggalah Ramadan hanya tinggal 7 hari saja. Ini pandangan yang lain. Kata-kata sabda ni riwayat yang lain. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun mendirikan salat iaitu salat tarawih bersama kami sehingga berlalu sepertiga malam. Daripada Isyak sepertiga malam. Berapa sepertiga malam? Lebih kurang 3 jam. Isyak masuk dipanggil malam. Masuk waktu isyak dipanggil malam. Kalau hari ni masuk waktu isyak lebih kurang pukul 8.31 bermulanya waktu malam. Sehingga pukul 5 lebih kurang 5.58 lebih kurang. 5.58. Kalau kita genapkan jadi pukul 6. Ya 8.31 hingga pukul 6. 8 hingga pukul 6. Pusingan tu macam mana? Berapa jam itu? Berapa jam yang kita lihat bagaimana lebih kurang hampir dalam 10 jam. Lebih kurang begitu. Kalau 10 jam dibagikan dengan 3, 1/3 daripadanya lah. Jadi tinggal 3 jam. Jadi kalau 8.30 mungkin 9.30, 10.30 dan 11.30. Nabi tamatkan solat sunat tarawih pukul 10, 11.30 malam. 1/3 malam. Kemudian apa lagi? Pada malam yang kelima akhir Ramadan sehinggalah baginda mendirikan solat sunat tarawih bersama kami sehingga berlalu separuh malam. Daripada 1/3 jadi separuh malam. 6 jam. 8 tambah 6 lebih kurang pukul 2 pagi baru selesai solat tarawih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pukul 2 pagi. Solat sunat tarawih. Apa solat sunat tarawih? Solat sunat rehat-rehat. Solat berehat. Sambung lagi rehat. Masa saya menuntut Masjid Al-Azhar dahulu, pergi masjid, saya suka pergi masjid Amru Al-As. Sebab ada Syekh Jibril, Ahmad Jibril menjadi imam di sana. Sedap bacaan dia. Bacaan imam yang sedap mempengaruhi kehusyukan, mempengaruhi kesedapan kita untuk bersolat. Habis 2 rakaat, berhenti rehat. Ada orang datang memberikan minuman, salsabil. Berikan air minuman, minum. Ada yang bagi teh, ada yang bagi kopi, ada yang bagi air kosong. Bagi minuman. Rehat dalam 10 minit. Imam pun Allahu Akbar, sambung lagi. Tempoh rehat. Berturutan begitu. Tidak ada selawat memisahkan antara tarawih dengan tarawih. Jadi Nabi solat sampai lebih kurang pukul 2 pagi pada hari yang kelima sebelum masuk hari raya. Abu Dzar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika kita penuhkan baki malam ini dengan solat sunat? Jadi Rasulullah berhenti pukul 2 pagi. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana selepas 2 pagi kami secara solat sunat berindividu. Solat berindividu, solat bersendirian, solat sunat. Sambung solat sunat sampai subuh. Baginda jawab apa? Sesungguhnya sesiapa yang solat bersama imam sehingga selesai, ditulis untuknya ganjaran menghidupkan ke seluruh malam. Seluruh malam. Kenapa saya ulang? Supaya tuan-tuan puan-puan yang mendengar faham. Ada sebahagian di antara kita, selepas habis solat sunat tarawih, sambung lagi bersendirian solat sunat tarawih yang lain. Sedangkan imam sudah mendirikan solat sunat witir. Anggapan dan tanggapan bahawa mereka nak sambung dengan jumlah yang semakin banyak. Tak cukup dengan 8, mungkin tak cukup dengan 20. Tambah lagi. Bila solat sunat witir, terhentilah solat sunat tarawih. Nabi beritahu, siapa yang solat sunat selepas ini secara bersendirian, berbanding dengan orang yang solat sunat sama dengan imam berhenti, mereka berhenti, ganjarannya seolah-olah Allah akan beri ganjarannya, iaitu ganjaran menghidupkan seluruh malam. Qiyamul Lail. Menghidupkan seluruh malam. Itu ganjarannya. Nabi beri penjelasan. Pentingnya, bagusnya, bertuahnya, afdalnya mengikut imam.
bersama-sama imam. Imam berhenti. Kemudian baginda tidak solat tarawih bersama kami sehinggalah masuk malam yang ketiga akhir Ramadan. Lalu baginda pun solat bersama kami pada malam ketiga akhir itu. Pada malam yang ketiga akhir, 27 Ramadan. Orang Melayu kata apa dia? 7 lekor. Malam 7 lekor. 7 lekor, malam 7 lekor. Ini bukan cerita tentang keropok lekor. Ini 7 lekor. Kiraan-kiraan orang dulu kira tentang 7. Maknanya 3 hari lagi nak raya. Orang kita 7 lekor dah mula pasang pelita. Menghidupkan malam. Mereka ini bukan menghidupkan malam, menerangkan waktu malam. Nabi pada 7 lekor atau 27 yang terakhir, 3 hari yang terakhir pada 27 Ramadan, Nabi semakin menghebatkan ibadah tarawih. Nabi memanggil seluruh isi-isi dia, semua isi-isi dia. Nabi kata baginda akan mengumpul ahli keluarganya dan isi-isi baginda solat tarawih berjamaah. Hingga kami takut-takut jika akan terlepas waktu al-falah. Seorang perawi bertanya apa maksud al-falah? Iaitu menjawab waktu sahur. Nabi solat betul-betul nak menghampiri sahur sehingga ada orang yang bersama dengan Nabi bimbang tak dapat bersahur. Sebab Nabi rapatkan solat tarawih tu, solat sunat sampai nak menghampiri waktu subuh. Nah ni. Jadi menunjukkan di sini bahawa pada 10 malam terakhir, semakin hampir dengan malam-malam akhir, Nabi semakin rancak, semakin lama beribadah. Semakin meraihkan begitu. Sebab itu berkaitan dengan jumlah. Berkaitan dengan jumlah. Kita nak lihat dengan jumlah. Banyak orang pertikaikan jumlah-jumlah. Bergaduh dengan jumlah solat tarawih. Bukan bergaduh kerana tak ada solat tarawih, tapi bergaduh tentang solat tarawih. Orang yang solat tarawih pula bergaduh tentang rakaat pula. Ada kata 8 tak boleh, ada kata 20 bagus, ada kata lebih tak. Kena faham bahawa ada pandangan yang berbeza-beza. Pandangan pertama, kalau ikut Nabi SAW, 11. 8 tarawih, 3 witir. Ikut Nabi. Sebab Nabi buat begitu. Aisyah pun cerita begitu. Kami bersama Nabi SAW bertarawih dan witir 11 rakaat. Iaitu 8 rakaat untuk tarawih, 3 rakaat untuk witir. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, pendapat yang kedua iaitu solat tarawih adalah 20 rakaat. Solat 20 rakaat. Ini pandangan yang diutarakan ulama seperti Imam Al-Thawri, Imam Al-Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ashabur Ra'yu. Jadi ini pandangan-pandangan dalam menerangkan dan jumlah rakaat. Ada yang kata 20, ada asasnya. Ada yang kata 8 pun ada asasnya, ada kata 20 rakaat pun ada asasnya. Pandangan yang ketiga pula, solat tarawih adalah 39 rakaat. Lagi banyak. Duk bergaduh tentang 20. Tak, ada 39 lagi. Dan sudah termasuk witir. 39 termasuk witir. Sebab ada ganjil mesti ada witir. Inilah pendapat Imam Malik. Beliau memiliki dalil dari riwayat Abu Daud bin Qais dikeluarkan oleh Ibn Abu Syaibah dan riwayat yang sahih. Pendapat keempat, tak habis lagi. Ada pendapat keempat. Solat tarawih dilakukan sebanyak 40 rakaat. Yang ini dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Imam bin Hanbal melaksanakan solat malam di bulan Ramadan tanpa batasan bilangan sebagaimana dikatakan oleh Abdullah. Jadi ada lagi pandangan mengatakan sampai 100 rakaat. Sunat. Yang penting Nabi mengetahui solat sunatnya dua. Banyak mana tak terpulang ikut kemampuan kamu. Oleh kerana itu, tak ada masalah pun. Nak buat 10 tarawih, 3 witir, silakan. Nak buat 10 tarawih, 1 witir pun silakan. Nak buat 8 tarawih, 1 witir pun silakan. 8 tarawih, 3 witir pun silakan. Nak buat 20, silakan. Nak buat tambah witir 3, 20 silakan. Nak buat 39, silakan. So, tak perlu kita nak gaduh tentang jumlah bilangan solat-solat tarawih. Lagi banyak, silakan. Kalau ikut Nabi hanya 8 plus 3. Ikut Nabi. Zaman Umar Al-Khattab ditambah 20. Sebab orang Islam sudah semakin ramai. Jadi perjalanan dari rumah ke salat masjid
Bila sampai saja solat sudah habis. Maka ini yang beri isyarat pada Umar Al-Khattab memanjangkan daripada 8 menjadi 20 rakaat. Ini isyarat Umar bin Al-Khattab. 20 tambah 3. Yang ini dipegang oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Al-Thawri. Jadi kesimpulan yang boleh kita faham pada petang ini iaitu solatlah sunat tarawih bersama imam. Solat sunat tarawih. Kalau imam buat 8, buatlah 8. Kalau imam buat 20, buatlah 20. Kalau imam buat 20 kita tak mampu, buat seadanya buatlah. Jadi kejarlah sementara kita berkesempatan. Kerana Nabi mengatakan siapa yang solat sunat tarawih bersama imam, maka ganjarannya ialah pahala seperti dia menghidupkan seluruh malamnya. Sekadar itu, mudah-mudahan kita ambil kesempatan ini dan kita dapat bertemu lagi di masa yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.